warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan pakai kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 5.15 petang di bulan Ramadan, kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi sebelum daripada ini, slot program Talaki Safinatun Najah bermula pukul 6 petang. Jadi untuk bulan Ramadan diawalkan sedikit, bermula 5.15 petang hinggalah pukul 6 petang. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari yang kedua Ramadan. Hari yang kedua Ramadan yang mana bermula daripada bulan Rejab lagi. Kita sudah doakan moga-moga Allah Ta'ala sampaikan kita, panjangkan umur kita, sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini bulan yang dinanti-nanti, bulan yang suci, bulan diturunkan kitab Al-Quran yang suci, bulan yang penuh dengan kerahmatan, keberkatan dan juga keampunan. Jadi untuk kita menyambut Ramadan yang penuh dengan keberkatan tadi, kita kena buat persiapan yang lengkap lah. Kena buat persiapan yang lengkap. Sebab di bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keberkatan, kerahmatan ni, kita yang nak dapat keberkatan, kerahmatan bulan Ramadan ni, diri kita tu kena ada persiapan yang lengkap. Yang mana selain daripada dinyatakan kelebihan Ramadan, kena peringatkan juga Ramadan itu sendiri menjadi satu kecelakaan kepada mereka yang tidak melengkapkan syarat untuk menerima kerahmatan, keberkatan, keampunan di bulan Ramadan. Jadi selain daripada kita cerita kelebihan, kita kena peringatkan juga. Sebab Nabi ni sebagai Bashir wa Nazir, bawa khabar gembira dan juga beri peringatan-peringatan. Dia ada tarhib, taghrib. Dia kena ada dua. Selain daripada memberi khabar cerita yang menggembirakan berkaitan dengan kelebihan, keberkatan, kerahmatan bulan Ramadan, kena cerita juga sebaliknya. Jikalau dipanjangkan umur oleh Allah, berada di bulan Ramadan tetapi tidak melengkapi dia punya prasyarat untuk dapat kelebihan di bulan Ramadan, akan dapat kecelakaan di bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, disyariatkan, diwajibkan kita berpuasa sebagai salah satu daripada rukun Islam kita. Yang mana berkaitan dengan kewajipan berpuasa ini, kita kena jaga molek. Jangan sesekali ponteng puasa Ramadan, berbuka satu hari daripada bulan Ramadan
tanpa ada uzur syar'i, tanpa dibenarkan pada syarak. Yang mana sangat besar dosa mereka yang meninggalkan puasa Ramadan walaupun hanya sehari. Sehingga kan mafhum daripada riwayat hadis Nabi SAW, seseorang yang berbuka puasa tanpa ada uzur syar'i walaupun hanya satu hari, dia menyesal kemudian dia nak berpuasa sepanjang hayat sekalipun tidak akan dapat menampung kerugian kerana meninggalkan puasa sebesar-besar dosa. Kemudian alhamdulillah kita berpuasa di bulan Ramadan. Solat kena jaga molek. Solat kena jaga molek. Kita alhamdulillah berpuasa. Tiba-tiba solat tidak ditunaikan. Sebagaimana puasa, solat adalah rukun agama. Meninggalkan solat walaupun hanya satu fardu, dosa yang amat besar. Walaupun puasa sah, walaupun tidak bersolat, tetapi tidak akan dapat kerahmatan, keberkatan, keampunan Allah di bulan Ramadan, bahkan dapat kecelakaan di bulan Ramadan kerana meninggalkan solat. Jadi untuk mendapat kelebihan di bulan Ramadan, kewajipan ditunaikan sepenuhnya. Sembahyang, puasa ditunaikan, sembahyang ditunaikan. Kita jelas maklumlah kalau tadi macam saya sebut, berpuasa tapi tidak sembahyang. Adakah orang yang seumpama ni akan dapat kerahmatan dan keampunan bulan Ramadan? Pasti tidak. Bahkan akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan pintu syurga dibuka luas. Tetapi untuk layak ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Antara amal solehnya berpuasa Ramadan lengkap, solatnya lengkap, itu amal soleh. Maka untuk syurga Allah, pintu syurga dibuka luas di bulan Ramadan, kena jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita maklum kalau berpuasa tetapi tidak bersolat, tidak akan dapat kerahmatan dan keampunan di bulan Ramadan. Sebab tidak menyempurnakan kewajipan agama. Sama juga, alhamdulillah, berpuasa dan bersolat. Meninggalkan puasa dosa besar, meninggalkan solat dosa besar. Puasa wajib ijma' ulama', solat wajib ijma' ulama'. Begitu juga belajar fardu ain wajib ijma' ulama'. Tinggal belajar ilmu fardu ain itu berdosa besar. Jadi kalau puasanya ditunaikan, solatnya tidak ditunaikan, berdosa besar, tidak akan dapat kerahmatan, keampunan bulan Ramadan. Puasa ditunaikan, solat ditunaikan, tetapi belajar fardu ain ditinggalkan, maka tidak akan dapat kerahmatan, keberkatan, keampunan bulan Ramadan. Bahkan akan dapat kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana berpuasa, bersolat wajib ijma' ulama', belajar fardu ain pun wajib ijma' ulama'. Sebagaimana orang yang berpuasa tanpa bersolat, puasanya walaupun sah sekalipun, tapi tidak akan dapat rahmat dan keampunan bulan Ramadan. Begitu juga mereka berpuasa bersolat, tetapi di bulan Ramadan meninggalkan kewajipan belajar fardu ain, sama juga tidak akan dapat kerahmatan dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bicara bab kewajipan-kewajipan dilengkapkan. Ini bicara kewajipan zahir, belum lagi bicara kewajipan batin. Kewajipan taubah, kewajipan ikhlas, kewajipan zuhud, kewajipan syukur, kewajipan sabar. Ini kewajipan-kewajipan syarak yang menjadi syarat untuk dapat kerahmatan dan keampunan Allah di bulan Ramadan. Sebagai contoh, jadi untuk minggu ini saya mulai dengan bicara Ramadan dahululah. InsyaAllah sempat masa saya akan masuk bicara istinja bagi
pesakit. Tu saya datangkan contoh minggu lepas tu. Istinja bagi pesakit, nanti saya akan bicara. Seseorang masuk bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa besar tidak ditinggalkan. Masuk bulan Ramadan mengekali dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya masuk bulan Ramadan mengekali dosa, dedah aurah daripada pagi sampai ke petang. Akan dapat kerahmatan keampunan bulan Ramadan dalam keadaan mengekali dosa, dedah aurah daripada pagi sampai ke petang. Berpuasa yang dedah aurah ni, tetapi dalam keadaan derhaka pada Allah pagi sampai ke petang, dapat kerahmatan keampunan bulan Ramadan? Pasti tidak. Seseorang yang bulan Ramadan dia masih lagi mengekalkan dosa besar, berjudi, minum arak contohnya. Besar sangat dosa tu, betul. Dosa yang besar, berjudi, minum arak. Dia berjudi, dia berpuasa, tapi sementara tunggu berbuka puasa, dia rasa puahnya lambat nak tunggu maghrib, dia pun cari kawan dia berjudi. Adakah dapat kerahmatan, keampunan, kederhakaan, kemurkaan, derhaka kepada Allah, yang akan dapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Derhaka kepada Allah, mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun puasa desa. Diminum arak pun bukan minum siang hari, diminum sebelah malam. Akan dapat kemurkaan daripada Allah di bulan Ramadan, sama sekali tak akan dapat kerahmatan dan keampunan Allah. Kita pun bulat mata. Ada ke orang yang berpuasa berjudi tidak tinggal? Ada ke orang yang berpuasa Ramadan minum arak sebelum malamnya dia tak tinggal? Tu orang yang tak berapa nak betul dah. Mungkin tak ada lah kita kata. Sebab itu dosa yang besar. Mana mungkin orang yang berpuasa siang hari sambil berjudi? Mana mungkin orang berpuasa siang hari, malam minum arak? Cerita tu serung dah dengar ceritanya. Tak logik kita kata. Mungkin tak ada. Mungkin ada, wallahualam lah. Kita letak lah. Mungkin tak ada. Sebab apa? Orang yang berpuasa serta mengerjakan dosa besar ni mana mungkin seumpama tu. Okey. Ada dah orang yang berpuasa, bersolat, tetapi mengekalkan dosa besar, riya, ujub, takabur, hasad. Orang yang berpuasa mungkin tidak ada yang berjudi. Wallahualam lah kalau ada. Orang yang berpuasa siang hari tak mungkinlah diminum arak di sebelah malam. Wallahualam kalau ada. Kalau ada kok kita kata pelik lah. Macam mana dengan orang yang berpuasa, bersolat di bulan Ramadan, tetapi mengekali dosa besar, riya, ujub, takabur, hasad. Takabur sifat azazil, sifat iblis laknatullah. Berpuasa, bersolat di bulan Ramadan, tapi mengekali sifat riya, ujub, takabur, hasad, yang ianya dosa yang besar. Orang yang seumpama ni, tak sedut ceritalah bab semain tarawih ke, cerita bab tadarus baca Quran ke. Lagi pelik kalau saya cerita tadi. Tambah pula, dia berjudi pun malam dia tarawih. Dia berjudi pun dia dia berjudi pun dia tadarus Quran. Tu lagi gila kita kata. Dia berjudi, dia malam semain tarawih. Dia berjudi, malam dia tadarus Quran. Gila dah, tak mungkin ada seumpama tu. Jadi macam mana dengan orang yang mengekali riya, ujub, takabur, hasad? Dia puasa di solat, main tarawih laginya. Orang yang riya, ujub, takabur, hasad, yang mewajibkan neraka jika kalau tidak diampuni Allah oleh Allah. Tiba-tiba solat tarawih, tiba-tiba tadarus baca Quran. Kita tak mau kata ke gila seumpama tu? Yalah, samalah. Tapi macam mana? Ni kita bulan Ramadan, kita kena banyak tafakkur, banyak muhasabah, kira balik kita ni. Ramadan lah. Puasa, alhamdulillah. Solat, alhamdulillah. Kita berterawih. Kita membaca Al-Quran. Tetapi hak kewajipan batin, saya cerita dari taubah, ikhlas, syukur, sabar, redha,
maksiat batin yang haram dosa besar, yang mewajibkan neraka, riya, ujub, takabur, hasad, kita sudah bersihkan daripada hati kita. Kalau tidak akan dapat kerahmatan, keberkatan, keampunan bulan Ramadan, bukan akan dapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fikir baik-baik. Kita berada di bulan yang mulia, bulan yang suci. Kita jangan awak kerah ke kepala, jangan awak ikut pandai lah, aku nak pesen gitu. Ni. Ini orang yang sudah dicop hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tak terima apa-apa pengajaran. Dia mengekali riak, ujub, takabur, hasad. Walaupun nampak rajin juga wa amal sunat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa besar riak, ujub, takabur. Macam mana pula dengan dosa besar pegangan salah? Di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia. Pegangan bukan pegangan suci. Itu bukan kata amal sunat. Puasa Ramadan pun tak akan diterima oleh Allah. Salat pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa timbul seumpama tu? Berpuasa, bersalat, berada di bulan suci, bulan Ramadan, tapi berpegang dengan akidah yang terpesong. Pokok pangkalnya kerana meninggalkan kewajipan ijma' ulama' belajar fardu ain. Akhirnya mengekali dosa besar, jahil fardu ain. Masuk bulan Ramadan, golongan yang seumpama ni akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ambil faham molek dalam bab ni. Ini bukan kata Ramadan, sepanjang masa pastikan kita orang-orang yang menunaikan sekalian kewajipan. Untuk memastikan kita menjadi kewajipan ilmu yang nombor satu. Untuk memastikan kita di kalangan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Beriman ni ilmu akidah kena comel. Beramal soleh ni ilmu fiqh tasawuf ain kena comel. Barulah layak untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baru layak untuk dapat kerahmatan, keberkatan, keampunan Allah di bulan Ramadan. Terkadang timbul juga mereka-mereka yang rajin buat amal sunat bulan Ramadan membaca Al-Quran tadarus. Bulan lain tak ada, lepas subuh terus balik. Bulan Ramadan tadarus membaca Al-Quran. Berbetulan pukul 9 ada kuliah fardu ain. Kuliah fardu ain tauhid, kuliah fardu ain fiqh, kuliah fardu ain tasawuf. Tidak ada rasa apa-apa pun, angkat punggung lari daripada kuliah fardu ain yang wajib ijma' ulama'. Sebelum tu berada di masjid, niat iktikaf, membaca Al-Quran, selebih-lebih zikir. Kemudian di masjid yang sama, di minggu-minggu yang lain, yang kuliah fardu ainnya saban minggu diadakan, tidak pernah datang, walaupun dengar di speaker kuat macam mana pun. Berbetulan di bulan Ramadan, niat iktikaf dari Al-Quran belah pagi, sampai masa kuliah fardu ain, sanggup angkat punggung lari daripada menghadiri kuliah fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Ni memang jauh sangatlah pemahaman agama. Cetek sangat, tak faham sangat bab agama. Mana hak wajib ijma' ulama', mana hak sunat. Ada pula yang kata, kita kena balik cepat sikit ni. Nanti kita ganggu orang nak belajar fardu ain. Ganggu orang nak belajar fardu ain. Dah kita tak mau belajar fardu ain. Fardu ain kita beres dah. Dah beres dah pun kita belajar lah. Apa masalahnya? Kita belajar pun mengulangi balik. Alhamdulillah terkadang orang yang membaca Al-Quran ni, dia menyadari ilmu Al-Quran ni, baca Quran kena berilmu. Dengan bahawa dia musyafah dengan guru. Sebab kalau tidak musyafah dengan guru, walaupun contohnya Fatihah, kita baca daripada budak-budak lagi Fatihah. Tapi kalau kita tidak baca depan guru selepas kita dewasa, Fatihah yang kita baca masa budak-budak tak akan betul pun. Walahal kita dengan Fatihah ni, umur berapa pun tak tahulah. Fatihah tu reti dah. Tak sekolah lagi Fatihah dah baca dah. Tapi apabila kita besar, kita akan masuk kelas Al-Quran. Sebab kita menyadari, walaupun kita pandai Fatihah daripada budak, tapi kalau kita tak belajar Fatihah kemudian, Fatihah yang kita bawa dalam semayang tak akan betul.
Alhamdulillah kita sedar dengan ilmu. Kita masuk kelas Al-Quran untuk memperbetulkan bacaan Fatihah kita. Macam mana dengan ilmu akidah? Padang ilmu budak-budak. Macam mana dengan ilmu semayang, hak bab fardu ain? Padang ke belajar bab semayang masa budak-budak? Macam mana dengan ilmu tasawuf fardu ain? Masa budak-budak kita belajar dah ke? Tapi saya malangnya, Quran, Alhamdulillah, tahu, kena belajar. Tapi untuk menjadi orang beriman dan orang soleh, ilmu fardu ain, padang dengan ilmu budak-budak. Kita membaca Al-Quran selebih-lebih zikir. Tetapi kalau tidak berakidah dengan akidah Al-Quran, Al-Quran akan laknat kembali siapa yang membaca. Ni tak ada fadilat Ramadan ni. Sebab itulah nak dapat fadilat Ramadan, kelebihan Ramadan, kerahmatan, keberkatan kat mana Ramadan, kita kena lengkapkan diri kita menjadi orang yang benar-benar beriman dan benar-benar beramal soleh, lengkap fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi contohnya, Selok Talaki Safinatun Najah, satu contoh. Pembicaraan ilmu yang diamanahkan pada saya adalah pembicaraan hak fardu ain. Yang diamanah pada saya, kitab Safinatun Najah ni, pembicaraan hak fardu ain. Yang terdahulu panjang bicara bab Islam dan iman, panjang bicara bab rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Yang mana di Selok Talaki Safinatun Najah bicara bab qada dan qadar, 26 siri. Hak program Talaki Safinatun Najah kena ambil peluang molek. Hak ni hak boleh duduk radio. Hak di masjid kena sentiasa ikuti. Tapi biasalah bagi orang yang Tuhan tutup hati dia daripada ilmu. Macam beginilah orang yang Tuhan tutup hati daripada semayang. Orang azan ke, bunyi azan, bunyi bangkit kanan masjid ke, hati dia tak tersentuh pun. Sama juga, walaupun dengar orang mengajar di masjid ke, ada kuliah agama dan radio ke, hati tak terdetik sedikit pun. Bukan terkadang ada orang yang tidak solat, hati dia tolak kewajipan solat. Ada orang yang tidak belajar fardu ain, hati dia tolak kewajipan fardu ain. Hak ni lagi berat lagi. Ni kita kena muhasabah molek untuk diri kita dan keluarga kita. Ni sempurna di bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kita usahakan jadikan diri kita, keluarga kita, mereka yang berkelayakan untuk terima kelebihan ganjaran yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Sebaliknya, kalau tidak melengkapi dia punya syarat untuk dapat kelebihan, akan dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan silih tiap-tiap tahun Ramadan. Tapi kehidupan agama tetap sama sahaja. Bab akidah tak peduli, tetap sama sahaja. Sembahyang tanpa ilmu, kekal begitulah sembahyang tanpa ilmu. Hati riak, ujub, takabur, hasad dikekalkan. Walaupun Ramadan tiap-tiap tahun, walaupun solat 5 waktu tiap-tiap hari sekalipun. Sebab apa? Sebab tidak melengkapkan syarat untuk solat Ramadan, solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai sempurna Ramadan. Jadi insya-Allah saya akan kembali balik kepada pembicaraan Talaki Safinatun Najah menggunakan pakai kitab Safinatun Najah. Yang pembicaraan dahulunya berkaitan dengan syarat istinja dengan batu ataupun tisu. Alhamdulillah selesai bicara syarat istinja dengan batu dan tisu 8 syarat. Kemudian minggu lepas saya pergi kepada bicara dalam keadaan sakit, terlantar. Yang mana terkadang biasanya yang sakit tadi itu dia akan pakai pamper. Jadi dia qada hajah dalam pamper. Itu jelaslah wajib istinja dengan air. Itu jelas wajib istinja dengan air. Memang tidak boleh dah nak istinja dengan batu ataupun menggunakan tisu. Wajib istinja dengan air. Kemudian yang saya bicara melepasnya, nak istinja dengan air pun tak mampu juga. Sebagai contohnya, sakit
terlantar di hospital. Dalam keadaan terlentang, jadi pakai pamper, kemudian memang tidak dibenarkan ke tandas. Jadi nak istinja dengan air macam mana? Minggu lepas saya sudah tekan. Yang pertama yang kita kena mati molek, kewajipan solat kekal. Dalam keadaan macam mana sekalipun hak najis dalam pamper tu yang kita mampu buat, yang pertama kena ingat baik kewajipan solat kekal. Sebab kita bicara istinja ni bicara suci daripada najis. Suci daripada najis. Suci daripada hadas, suci daripada najis adalah berkaitan dengan syarat untuk sah solat. Dalam keadaan tertentu, kita tak mampu menyempurnakan syarat untuk sah solat, suci daripada najis, tak mampu nak istinja dengan air, terlantar di hospital. Bukan kita sengaja ni. Memang tak mampu. Kewajipan solat kekal. Selagi syarat wajib solat cukup. Sidang pendengar kena faham. Kita bicara bab solat hukum fiqh ni, dia ada dinamakan syarat wajib. Ada dinamakan syarat sah. Kita sebut syarat wajib tu kita fahamlah. Syarat wajib ni ma yatawaqqafu alaihi wujubu syai'. Syarat sah ma yatawaqqafu alaihi sihtu syai'. Itu bunyi Arab sikitlah. Tapi kita faham. Sebut syarat wajib dengan bahawa apabila lengkap syarat ni maka berkewajipan. Bila sebut pula syarat sah, apabila lengkap syarat sah maka sahlah umpama kita bicara solat. Jadi syarat wajib lain, syarat sah lain. Syarat wajib solat. Syarat wajib solat yang pertama Islam. Yang tak wajib orang kafir. Syarat wajib yang kedua baligh. Yang tak wajib ni orang kanak-kanak yang belum baligh. Syarat wajibnya berakal. Orang gila tak wajib solat. Orang mabuk tak wajib solat. Orang koma tak wajib solat. Contoh macam mana mabuk. Pada masa sahur, dia salah makan macam mana tak tahulah. Jadi mabuk dia, buih mulut, tak kenal orang daripada tu sahur. Sedar tak sedar, siomang kembali pukul 8 pagi contohnya. Puasanya sah. Puasanya sah, itu bicara buat puasa lah. Jadi dia mabuk bermula daripada tu sahur, sampailah pukul 8. Maknanya sebelum daripada masuk waktu subuh, dia tidak cukup syarat wajib. Habis waktu subuh pun, dia masih tidak cukup syarat wajib untuk solat subuh. Pukul 8 baru kembali berakal, baru kembali siuman daripada mabuk tadi. Maka solat subuh gugur kewajipan. Tak ada qada-qada. Sebab dia tidak berakal, kerana pada waktu sahur tadi, dia mabuk kerana salah makan apa tak kira lah. Ataupun dia rebah bilik air pada waktu sahur. Pengsang dianya. Waktu sahur ni, saya buat contoh waktu sahur lah, belum masuk waktu subuh. Jadi waktu sahur, dia rebah bilik air pengsang. Pengsang sampai pukul 8, barulah dia sedar dia pengsang. Maknanya sepenuh waktu solat subuh, dia dihukumkan tidak berakal, gugur kewajipan. Jadi syarat wajib berakal, yang tak wajibnya gila, mabuk dan pengsang ataupun koma. Syarat wajibnya suci daripada haid dan nifas. Orang haid gugur kewajipan solat, orang nifas gugur kewajipan solat. Jadi sila perlu kena faham di sini. 7 golongan yang tak wajib solat. Orang kafir, kanak-kanak, orang gila, orang mabuk, orang koma, orang haid, orang nifas. 7 ni yang tak wajib solat. Adapun orang yang berserta dengan najis. Najis dan pampers tak dapat nak basuh. Kekal kewajipan solat. Tu hak bab kekal kewajipan solat kena mati molek. Jangan duk mikir di kepala otak pula. Tak wajib dah solat. Tu najis penuh di punggung tu. Pampers dia tak ada orang tolong basuh. Contoh.
dia kekal kewajipan solat, ingat baik, selagi syarat, wajib, cukup, Islam, baligh, berakal, suci daripada haid dan nifas. Suci daripada najis itu syarat sah solat. Jadi sekarang ni, orang yang qada hajah dalam pempoh, wajib istinja dengan air. Tiba-tiba tak mampu nak istinja dengan air di hospital, tak mampu nak istinja dengan air, sekurang-kurangnya najis yang ada di dalam pempoh tu dapat dikurangkan walaupun tak dapat disucikan, maka wajib kena usahakan. Sebagaimana saya sebut minggu lepas, di hospital ni dia menggunakan, kalau dululah, jadi dia ada pekerja kebersihan di hospital. Dia ada pekerja kebersihan di hospital. Dia yang tukar cadar, tukar sarung bantal, tukar baju pesakit. Dan pekerja kebersihan ni lah, ini saya sebut nama ni betul ke tidak, tak tahulah nama dia yang kerja tu, sebab tengok-tengok tu yang buat ni bukan jururawat, dia ada bahagian dia lah. Kalau jururawat juga wallahualam lah. Ada ni. Dia ada bahagian kerja tu. Kemudian orang ni lah, pekerja ni lah yang akan ganti pamper. Dia buang pamper lama, dia ganti pamper baru. Tetapi sebelum ganti pamper baru, dia pakai tisu basah. Yang mana tisu basah tu campur dengan sabun, campur dengan obat yang mematikan kuman. Tapi suci ke tidak? Kita bermazhab Syafi'i. Nak suci daripada najis adalah dengan air mutlak. Dengan air mutlak. Ini cerita mazhab Syafi'i. Lepas tu nanti saya akan sambil-sambil dengan mazhab yang lain. Yang pasti, kekal kewajipan solat, kemudian berusaha untuk melengkapkan syarat sah, menyucikan dari najis, tak mampu nak suci dengan air sebab tak lagi tandas di hospital, buatlah cara mana pun untuk mengurangkan najis. Kalau mampu usahakan seumpama tu, wajib usahakan. Ni setakat mampu. Ini semua kewajipan. Tetapi kalaulah dia menggunakan tisu basah, yang mana tisu basah tu bercampur dengan sabun dan obat yang menghilangkan sekalian najis. Di kawasan pamper dia memang habis. Dia buat molek-molek sungguh. Hilang sungguh. Mazhab Syafi'i macam sebut tadi, tidak dihukumkan suci tempat najis selagi tidak menggunakan air mutlak. Adapun mazhab Hanafi, tak syarat air mutlak untuk menyucikan najis. Sidang pendengar maklumilah, kita bermazhab Syafi'i. Kita ajar pekoh mazhab Syafi'i. Ini disiplin mengajar. Tapi sekarang ni kita bicara dalam keadaan darurah, kesempitan. Kerana terlantar di hospital. Jadi kita kena sambilkan cerita pandangan mazhab lain. Dia cerita mazhab lain ni di bulan Ramadan tidak janggal. Kalau cerita mazhab lain, di bulan Ramadan tidak janggal. Sebab malam pertama Ramadan, kita sudah dianjurkan niat sebulan. Niat sebulan tu mazhab mana? Mazhab Maliki. Tengok, kita dianjurkan niat mazhab Maliki sebulan di malam pertama. Takut-takut di tengah bulan Ramadan, lupa niat malam, kita dibolehkan untuk turut mazhab Maliki, terus berpuasa dengan niat malam pertama. Jadi itu mazhab Maliki. Kemudian lupa niat malam. Alah, kalau lupa sungguh padam muka je lah. Niat berpuasa Ramadan dari maghrib sampai ke subuh, lupa juga padam muka. Tapi dok gitu pekoh. Standby. Kalau lupa. Ada kata tak pernah lupa niat puasa Ramadan ni. Tapi jangan cakap besar. Jadi terlupa, mana ketahu. Tapi ada katalah pernah lupa niat malam. Sebab kita niat puasa Ramadan, belum tidur niat dah. Tak sempat bangun sahur pun, kita niat dah sebelum tidur. Kita tak niat puasa, ketika bangun sahur, baru kita tahu dah. Bangun sahur ni kemungkinan terlajak, tak sempat sahur.
Maknanya kau terlupa niat malam tu memang pada muka lah. Tapi dok pekoh, dianjurkan. Niat malam pertama untuk sebulan, kalau terlupa niat malam. Kalau je, tak darurah pun, tak tersempit pun, tak berhajat mana pun. Tapi pekoh, dia ada anjur seumpama tu. Ni sekarang sidang pendengar, ni cerita darurah ni. Cerita ni berhajah sangat ni. Ni di hospital ni. Tak boleh baik ikut suka kita nak bawa pesakit masuk dalam bilik mandi. Tak boleh. Tambahan pula di pesakit tu ada wayar lah, ada hok masuk darah lah, masuk air lah, ada macam-macam laginya. Ini betul-betul darurah. Hok niat sekali untuk niat sebulan tu tak ada darurah mana. Tak ada tersepit mana, tapi dianjurkan niat malam pertama dengan mazhab Maliki. Mani-mani kita terima. Ni cerita darurah. Jadi mazhab Hanafi, dia tak syarat menggunakan air mutlak. Kalau tisu basah tu berserta dengan sabun, berserta dengan ubat boleh matikan kuman, dia boleh menghilangkan najis. Hukumnya suci dalam mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi ni, dia, ni cerita hukum ni, di mazhab Hanafi ni. Kalau kita nak basuh najis dengan air teh, air Milo, air kopi pun jadi suci. Tapi jangan buat lah, tu tak perlu gitu. Mazhab Hanafi, air teh, air Milo, bazir gitu. Teh Milo ni gula lagi, apa lagi, bukan dia. Tapi nak ceritanya mazhab Hanafi, dia tak syarat air mutlak. Mazhab Syafi'i air mutlak lah. Jadi, kalaulah di hospital, menggunakan tisu basah, capung sabun, capung obat, taklid mazhab Hanafi lah. Macam niat sebulan sekali di malam pertama Ramadan tu. Mazhab Maliki, persediaan. Takut tengah bulan dia lupa niat malam. Hak ni tak ni. Hak ni memang setakat ni je mampu. Maka taklid turut mazhab Hanafi. Bersih molek-molek. Memang dia akan bersih molek-molek. Sebab dia nak memastikan tidak ada kuman. Kalau ada kuman kan dia akan menyebabkan jadi berkudih ke pesakit. Sebab pesakit yang pakai pamper ni bukan tempoh masa yang sekejap. Tempoh masa yang lama pakai pamper ni. Silap-silap gaya sampai ke matilah pakai pamper. Jadi dia akan bersihkan sebersih-bersihnya. Tak ada dah najis. Maka mazhab Hanafi suci. Mazhab Syafi'i tak suci. Tapi kalau mampu buat seumpama tu, wajib buat seumpama tu untuk mengurangkan najis. Tapi kalau kita pakai mazhab Hanafi, hukum suci. Ini kalau mampu buat seumpama tu. Ada ketika pakai pamper tu di rumah. Di rumah ni kita tak pakai tisu basah. Kita akan bawa ke bilik mandi. Kita akan basuh betul-betul lah kalau biasanya di rumah. Kita tak pakai tisu basah. Tapi ada ketika tak ada orang lelaki yang mampu buat. Orang lelaki tu belum balik kerja lagi. Jadi yang ada di rumah tu perempuan belaka. Bukannya mudah nak angkat pesakit apa semua. Tu macam mana pula tu. Ni insyaAllah nanti saya akan susun satu peringkat. Yang mana pembicaraan orang sakit uzur seumpama ni, ini pembicaraan dalam kehidupan. Ini pembicaraan dalam kehidupan. Maknanya kita ni yang khidmat kepada pesakit, ilmu kita kena ada. Ni ilmu fadhil yang kita nak kena belajar ni. Mana kena belajar sentiasa. Hak masjid, hak live FB dan rakaman, kemudian dalam radio apa semua kita ambil peluang molek. Jangan sekali-kali kita membiarkan diri kita dalam kejahilan. Yang mana kalau kita membiarkan diri dalam kejahilan, kita akan berada dalam kebinasaan musibah selama-lamanya. Kalau kita belajar fardu ain tauhid, fiqh tasawuf, kita menyedari, pegang kita salah, itu satu rahmat yang besar kepada kita. Sebab kita sempat bertaubat dengan Allah, kita akan dapat rahmat dan kita akan terlepas dari kebinasaan kerana kita sempat bertaubat dengan Allah. Kita belajar fardu ain tauhid, fiqh tasawuf, kita menyedari banyak kesalahan kita. Itu satu rahmat yang besar kepada kita. Sebab kita diberi peluang oleh Allah untuk bertaubat.
Tapi kalau kita mengekali jahil fardu ain tauhid pekot tasawuf, masuk bulan Ramadan kita nak buat amal cara kita kok. Dalam keadaan pegangan pun tak betul, sembahyang pun tanpa ilmu, bak sifat-sifat kepujian pun tak belajar, hati sebati dengan riak, ujud, takabur. Ini orang yang berada dalam musibah, dalam kebinasaan, kecelakaan, tak kira Ramadan ataupun tidak Ramadan, sampai ke mati. Jadi kalau bulan Ramadan ni ada masjid-masjid yang ditangguhkan kuliah maghrib, kalau duha diteruskan, kalau maghrib ditangguhkan, sidang pendengar boleh mengikuti lagi. Alhamdulillah, Mani FM, Selok Talaki Safinatun Najan, insyaAllah akan diteruskan di bulan Ramadan. Cuma waktunya diawalkan sedikit, pukul 5 suku sampai pukul 6. Diawalkan sedikit. Dan juga sidang pendengar boleh ambil lah rakaman-rakaman daripada tuan-tuan guru contohnya. Sekarang ni langit terbuka. Tuan guru mengajar di Fotoni contohnya. Kita orang Terengganu, seperti kita berada di Fotoni dah. Kita boleh mengikuti. Kena sentiasa kita melazimi majlis ilmu. Kemudian saya berhenti tadi, macam mana kalau kita berada di rumah, tidak ada orang lelaki, cuma ada perempuan saja. Macam insyaAllah saya akan bicara untuk minggu hadapan. Jadi untuk sementara saya tak bacalah kitab Safinatun Najah sebab sudah habis bicara sifat kitab Safinatun Najah, bicara berkaitan istinja, sudah selesai. Dia sudah masuk pada bicara wuduk pula. Jadi sebelum nak masuk bicara wuduk, saya bicara berkaitan dengan orang yang darurah sakit. InsyaAllah nanti saya akan bicara berkaitan dengan adab qada hajah. InsyaAllah nanti saya akan bicara sebelum saya masuk balik baca kitab Safinatun Najah. Dia akan masuk kepada tajuk wudu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.